Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersiaran dari kediaman rasmi Perdana Menteri di Kompleks Seri Perdana, Wilayah Persekutuan Putrajaya, saya Hamdan Amir. Esok, 29 November, akan bermulalah perhimpunan parti politik terbesar di negara kita. Perhimpunan Agung UMNO 2016 ini yang didahului dengan perhimpunan ketiga sayapnya akan berakhir pada 3 Disember ini. Sebagai parti yang menjadi tunjang kepada pentadbiran negara, perhimpunan ini dijangka akan menyentuh pelbagai perkara dan dasar yang ada kaitan dengan kita semua. Justru, sempena dengan perhimpunan ini, soal jawab khas pada malam ini akan membincangkan isu-isu terkini yang hangat diperkatakan di kalangan masyarakat di seluruh pelosok negara. Ini termasuk persekitaran ekonomi yang kian mencabar dan perkembangan politik semasa mendepani UMNO dan rakan-rakan komponennya dalam Barisan Nasional. Dalam soal jawab khas malam ini, saya dibantu oleh dua rakan sejawat media. Saya alu-alukan dari RTM, Saudara Syed Munawar, Syed Muhammad Mustar, dan pengarang utusan Malaysia, Datuk Zulkifli Hamzah. Kami berbesar hati diberi kesempatan untuk berbicara terus dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Selamat datang, Datuk Seri. Datuk Seri, saya ingin mulakan dengan melihat persekitaran ekonomi global yang mencatat pertumbuhan sederhana. Walaupun mencatat pertumbuhan sederhana, ekonomi Malaysia masih berkembang pada 4.3% pada suku ketiga 2016. Terus kekal berdaya saing dan berdaya tahan dengan sumber pertumbuhan ekonomi yang pelbagai. Di samping itu, Datuk Seri, inflasi kita kekal terurus melingkungi paras 2%. Rizab antarabangsa kita pada akhir Oktober tahun ini kekal teguh berjumlah 405.5 bilion. Nisbah hutang semasa negara kepada KDNK masih terkawal berbanding 103.4% pada tahun 1985. Dan mengikut piawaian Bank Dunia, Malaysia masih berada di landasan yang betul. Namun begitu, Datuk Seri, di sebalik lanskap ekonomi yang masih mampu bertahan dan pengurusan keuangan negara yang terkawal ini, masih ada suara-suara di luar sana yang mencanangkan bahawa Malaysia akan menjadi bankrupt. Datuk Seri, adakah kita menuju ke ambang kebankrapan? Tentu sekali tidak. Sebab apa yang didakwa oleh sekumpulan kecil ini di luar tidak disokong dengan fakta, dengan kenyataan yang sahih. Tadi Saudara Hamdan sebut bahawa kita mencapai kadar pertumbuhan 4.3%. Yeah. Saya kebetulan saya bersembang dengan Presiden-elect Donald Trump 2 malam yang lalu dan dia tanya tentang keadaan ekonomi Malaysia. Saya kata Malaysia ekonomi kita berkembang 4.3% suku ketiga 2016. Dia kata, oh, kalau begitu, ekonomi Malaysia ni sangat baik. Pada saya, Amerika berkembang ekonominya 1%. Saya tidak mencapai 4%. Jadi, itu merupakan reaksi spontan daripada Presiden-elect Amerika Syarikat. Saya baru balik dari menghadiri persidangan APEC. Di APEC, saya berjumpa dengan Wakil Moody's. Wakil Moody's tidak menegur saya pun. Kalaulah kita menjurus kepada ekonomi yang akan bankrupt, sudah tentu badan penarafan seperti Moody's, wakil dia di situ, tentu dia akan beritahu saya bahawa mereka melihat bahawa keadaan ini memang akan membawa kepada kemudaratan kalau kita tidak melakukan sesuatu. Yeah. Saya berjumpa dengan Christine Lagarde, Ketua Eksekutif IMF. Christine Lagarde tidak pun membayangkan bahawa kita dalam keadaan krisis. Jadi bila saya lihat ini semua dan disokong dengan fakta, kenyataan fakta, maka maknanya apa yang berlaku bila ada dakwaan kononnya kita akan jadi failed state, kita akan bankrupt,
semata-mata merupakan serangan politik, political attack. Dan inilah yang mesti kita jelaskan kepada rakyat bahawa mereka tak boleh percaya apa yang tidak disokong dengan kenyataan, dengan fakta. Lebih-lebih lagi, kenyataan dan fakta ini mestilah datang daripada pihak yang tak ada kepentingan. Seperti agensi-agensi penarafan, World Bank, IMF, Bloomberg dan sebagainya. Ulasan mereka, analisa mereka itu adalah sebenarnya lebih tepat daripada apa saja yang didakwa oleh mana-mana pihak yang bermotifkan politik. Ya. Datuk Seri, kita dapati persidangan agung UMNO pada tahun ini berlangsung di ketika dunia menyaksikan peristiwa-peristiwa baru yang lebih mencabar dan juga iklim ekonomi global yang berubah-ubah dan perlahan. Antaranya harga minyak dan komoditi utama yang masih volatile, kesan-kesan daripada Brexit, pengukuhan dolar Amerika berbanding mata wang lain dan juga pelantikan Donald Trump yang Datuk Seri sebut tadi sebagai Presiden-elek baru Amerika Syarikat bermula Januari depan, yang mungkin akan timbul polisi-polisi baru yang mungkin memberi impak negatif kepada hala tuju perdagangan dan keselamatan serantau, perhubungan dengan negara-negara Islam. Trump ada sebut dalam kempen pilihan raya dia mengenai Islam. Hal ehwal antarabangsa yang melibatkan dasar luar Amerika yang kemungkinan masih berat sebelah. Pergolakan di Timur Tengah yang tiada penyelesaian, krisis pelarian dan imigrasi, hak asasi manusia, pemanasan global dan juga ancaman pengganas dan pelampau agama. Bagaimana Datuk Seri melihat kesan daripada perkembangan terbaru situasi ekonomi, geopolitik dan juga krisis global ini kepada Malaysia? Sebagai contoh, di luar sana juga disebutkan pengukuhan US dollar berbanding nilai ringgit seolah-olah dijadikan indikator ataupun penunjuk bahawa bagaimana Datuk Seri menguruskan ekonomi negara sama ada dengan baik atau tidak. Sebenarnya perkembangan yang berlaku di mana? Dia berlaku di luar. Ini berlaku di Amerika Syarikat, berlaku di Eropah, berlaku di negara lain. Di Amerika Syarikat, sistem demokrasi mereka telah memilih presiden baru. Presiden baru belum lagi ambil alih jawatannya, tetapi dalam waktu kempen dia telah menyatakan sekiranya dia dapat menjadi presiden, dia akan melakukan perkara-perkara tertentu yang mana perkara-perkara tersebut kalau sekiranya dilaksanakan tentu sekali akan timbul kebimbangan dan reaksi yang negatif di kalangan negara-negara lain. Saya lihat realitinya bahawa Presiden-elek Donald Trump dah sedar bahawa bukan semua kempen kenyataan yang dibuat masa kempen itu mampu dia laksanakan. Itu realiti ya. Jadi sekarang ni dia dalam proses memikir apa sebenarnya yang dia akan lakukan bila dia ambil alih pada bulan 1 tahun hadapan. Jadi pada saya, kita dalam keadaan ketidaktentuan sekarang ni, uncertainty. Tetapi kita tak boleh membuat sesuatu kesimpulan terlalu awal untuk kita membuat sesuatu kesimpulan apakah sebenarnya dasar baru kerajaan ataupun pentadbiran Donald Trump. Tapi market sudah pun react. Misalnya jangkaan kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat dan dasar-dasar tertentu membawa implikasi kepada dunia, bukan saja pada Malaysia. Saya bincang dengan pagi tadi dengan Governor Bank Negara. Saya tengok carta ni, ada currency lain yang prestasinya lebih buruk daripada ringgit. Ada yang lebih baik. Kita duduk di tengah-tengah. Dan ini kalau kita tengok dari segi basket of currency, kita tidak menurun sangat. Cuma dengan dolar Amerika. Jadi ini adalah kerana kesan eksternal yang luar daripada kawalan kita. Jadi saya harap rakyat jangan terkelirulah sebab ini faktor di luar kawalan kita.
Tetapi apa yang kerajaan akan lakukan ialah untuk mengawal fakta-fakta yang boleh kita kawal dan untuk mencari peluang pelaburan umpamanya. Sebab tu saya pergi ke negara Germany, saya pergi ke negara China, saya pergi ke Jepun. Untuk apa? Untuk bawa balik investment ke Malaysia. Dan inilah usaha-usaha yang mampu dan boleh kita lakukan. Ya. Tapi Datuk Seri, dalam usaha untuk membalik investment ini, sekali lagi ada serangan politik, termasuk yang terbaru Datuk Seri ke China dengan pelaburan yang begitu besar. MOU ditangani 144 bilion. Ya. Tetapi serangan politik pula cuba mengaitkan ini satu cubaan macam menggadaikan negara kepada negara China. Itu terus dimain-mainkan. Apa respon Datuk Seri terhadap serangan-serangan yang sebegini? Mudah saja. Kalau kita tak bawa masuk pelaburan, dia kata kita gagal. Kalau kita bawa balik masuk pelaburan, dia kata kita gadai. Jadi ini mainan politik. Bila masa bawa masuk pelaburan, jadi soal kedaulatan. Selama ini tak timbul. Selama ini apa bezanya pelaburan dari Jepun ke Amerika Syarikat ke dari Eropah ke dengan pelaburan dari China? Ini investment. Bila ada pelaburan, ada penjanaan ekonomi. Bila ada penjanaan ekonomi, adalah peluang pekerjaan, adalah pemindahan teknologi, adalah syarikat-syarikat yang boleh memperolehi kerja-kerja peringkat subkontrak sampailah pada kelas F dan sebagainya. Dan kita akan tentukan local content. Local content yang sesuai peratusannya. Ini dasar kerajaan. Jadi janganlah kita termakan dengan dakyah seperti itu. Sebab dakyah seperti itu, sekali lagi, tak masuk, apa orang kata, dalam aliran pemikiran yang rasional sebenarnya. Satu lagi yang menarik minat masyarakat Malaysia tentang pelaburan yang dari China ini adalah kereta api laju ke Pantai Timur, ECRL. Ramai yang menggiurkan sekali lagi melihat angka yang disebutkan tu ringgit Malaysia 50 bilion sebagai terlalu mahal. Bagaimana Datuk Seri melihat andaian-andaian seperti ini? Tak betul, sebab mereka kena sedar bahawa tiap-tiap satu projek tu ada dia punya keunikan, terutama sekali dari segi topografinya. Kalau kita nak terpaksa buat terowong umpamanya, kalau kita terpaksa melalui kawasan-kawasan paya sebagainya, tentu sekali kita perlu kos tambahan. Namun sebagai sebuah kerajaan, kita akan buat benchmarking. Kita akan buat penilaian berdasarkan projek-projek di tempat-tempat yang lain. Dan kita akan buat value management. Dan kita akan pastikan bahawa projek ini harganya nanti akan merupakan harga yang kita boleh pertahankan. Dan kita akan dapat nilai value for money. Jadi itulah proses yang kita akan lakukan. Sebab kalau kita lihat keseluruhannya termasuk financing yang akan diberikan oleh Exim Bank of China dengan terma-terma yang cukup menarik, maka projek ini boleh kita perlihatkan sebagai satu projek yang boleh merangsangkan ekonomi kita. Ikut pada perkiraan kita, bila terlaksananya East Coast Rail Link ni, ekonomi Pantai Timur ni boleh pertumbuhannya bertambah 1.5% dari segi pengeluaran kasa bagi tiga-tiga negeri yang terlibat. Dan apatah lagi bila hubungannya dengan Pelabuhan Kelang, sudah tentu banyak lagi kegiatan-kegiatan ekonomi dapat kita rangsangkan melalui pelaksanaan projek ini. Kita pun perlu juga connectivity. Sebab kalau tak ada connectivity, kita tak boleh membuka kawasan-kawasan seperti di Pantai Barat ni. Dan kawasan Pantai Barat ni perlu suntikan, kerana kalau tidak akan berlaku divide. Pantai Barat akan kadar pertumbuhannya lebih tinggi daripada Pantai Timur. Jadi kita nak mengimbangi. Ini salah satu
ada projek besar yang boleh buat merapatkan jurang antara pantai barat dan pantai timur. Datuk Seri, kita banyak bercakap soal ekonomi makro dan menariknya kerana pelaburan yang cuba diusahakan di bawah kepimpinan Datuk Seri itu mungkin kesan dan dampaknya jangka panjang. Tetapi banyak kali apabila Datuk Seri sendiri membuka culaan concern dan keprihatinan keresahan utama rakyat termasuk hingga kini adalah berkait dengan kos sara hidup. Pelbagai langkah telah cuba kepimpinan Datuk Seri perkenalkan, namun itu masih kekal menjadi tekanan yang berbekas di psikologi mereka. Ya. Kalau kita lihat dari segi kadar inflasi, Cik Hamdan sebut tadi, inflasi negara kita dalam kadar 2% saja. Jadi kalau kita lihat paras harga kalau naik 2%, tidaklah sepatutnya soal kos sara hidup ni menjadi sesuatu isu yang besar. Sebaliknya, saya sedar bahawa ianya menjadi satu yang dalam minda rakyat, boleh katakan secara menyeluruh. Oleh itu, kita perlu tangani ini dengan beberapa langkah serta program yang telah dan akan kita lakukan. Umpamanya, saya bagi contoh, bila kita naikkan BRIM, BRIM pada 1,200, maknanya ini akan membantu rakyat untuk memperolehi sekurang-kurangnya barang-barang keperluan asas mereka. Itu satu yang kita kena ambil kira. Lepas itu projek-projek perumahan mampu milik umpamanya. Itu satu lagi puncanya. Dan juga subsidi-subsidi yang kerajaan terus kekalkan dalam bidang kesihatan, dalam bidang pendidikan, rangkaian kedai rakyat satu Malaysia dan sebagainya, klinik rakyat satu Malaysia. Jadi banyak yang kita telah lakukan sebenarnya untuk menangani soal kos sara hidup ni. Okay. Datuk Seri, kita akan berehat sebentar. Soal jawab khas bersama Yang Amat Berhormat Presiden UMNO. Berehat seketika, perbincangan akan diteruskan sekembali nanti. Teruskan bersama kami. Bertemu kembali dalam soal jawab khas bersiaran dari kediaman rasmi Perdana Menteri di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Malam ini saya dan rakan sejawat saya dari RTM dan Utusan Malaysia berbicara dengan Yang Amat Berhormat Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, sempena Perhimpunan Agung UMNO 2016 pada 29 November ini. Datuk Seri, kita dapati UMNO telah pun wujud selama 70 tahun dan terus diberi mandat oleh rakyat untuk memerintah. Ia bukan saja sebagai sebuah institusi politik, parti politik, tapi telah menjadi institusi politik. Bergerak ke hadapan, apakah yang harus UMNO lakukan untuk menyesuaikan peranannya sesuai dengan perubahan zaman, teknologi, keperluan dan juga aspirasi ahli-ahli parti dan rakyat agar UMNO terus kekal teguh dan terus melaksanakan amanah rakyat? Saya lihat risalah UMNO ataupun messaging UMNO ni mungkin kita perlu mencari wahana yang lebih sesuai untuk kita propagate, untuk kita terangkan kepada rakyat, sebab terlalu banyak dalam media sosial ni, terlalu banyak misinformation, terlalu banyak pembohongan, terlalu banyak separuh benar, separuh tak benar dan sebagainya. Jadi rakyat terkeliru ataupun rakyat tertipu. Oleh itu kita perlu memperhebatkan lagi usaha kita dengan menggunakan pelbagai kaedah dan saluran supaya cerita positif, cerita baik, cerita yang kita lakukan ni sampai pada pengetahuan rakyat. Saya lihat masih ada gap lagi dan perlu kita usahakan cara lebih intensif lagi. Dan UMNO sebagai sebuah parti kenalah bersikap inklusif. Ya, kita tak boleh menumpu kepada golongan tertentu saja.
Misalnya kita jaga penyokong-penyokong setia tegar kita saja, kita tak ada engagement dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Jadi saya mahu UMNO ni merupakan parti yang lebih inklusif. Yang ketiga, kita mesti tahu apa dia suara rakyat. Ya, saya selalu sebut tentang merasai denyut nadi rakyat. Maknanya kita mesti tahu ada kelompok-kelompok yang tak puas hati sebab berdasarkan kepada keputusan pilihan raya di Amerika Syarikat dan Brexit, mereka underestimate ada sesuatu kumpulan gulungan yang agak besar yang telah merupakan diri mereka ni terpinggir, marginalized dengan proses globalisasi, dengan teknologi dan sebagainya, dan mereka telah meletakkan kesalahan ini kepada pemimpin-pemimpin di Washington misalnya, ataupun dalam soal Brexit ni mereka memilih atas isu-isu lain, bukan semata-mata soal sama ada nak masuk ke dalam EU ataupun tidak. Jadi banyak faktor-faktor seperti ini yang kita mesti tahu sebenarnya. Jadi itulah yang saya kata, saya nak tegaskan bahawa UMNO mesti memahami lanskap politik dalam negara kita untuk kita menentukan apanya langkah-langkah yang sesuai dan tepat. Datuk Seri, kalau kita renung-renungkan dan kita lihat secara mendalam, Pakatan Harapan didokong oleh DAP, manakala Barisan Nasional didokong oleh UMNO. Sejauh manakah kemarahan Pakatan Harapan ini dengan gabungan parti-parti baru boleh memberi impak kepada Barisan Nasional? Kita mesti beritahu kepada rakyat bahawa alternatif pada Barisan Nasional, ya, Barisan Nasional yang ditunjangi oleh UMNO ni ialah Pakatan Harapan yang mana ditunjangi oleh DAP. Dan rakyat mesti tahu apa dia dasar DAP, dasar perjuangan pendirian DAP. Apa dia? Sudah tentu mereka akan cuba melenyapkan agenda Bumi Putera umpamanya. Mereka tidak akan menyokong apa-apa yang bersangkut paut dengan agenda Bumi Putera. Itu satu hakikat. Soal kedudukan Islam umpamanya, kita nak membangunkan Islam, kita nak meninggikan syiar Islam. Apakah pendirian DAP dalam hal ni? Jadi ini semua mesti kita ambil kira sebab kita cuma ada dua pilihan saja. Sama ada Barisan Nasional yang diketuai oleh UMNO sebagai tunjangnya dengan rakan-rakan kita, ataupun Pakatan Rakyat ataupun Pakatan Harapan sekarang ni, dulu Pakatan Rakyat sebab dia dah tendang PAS keluar. Jadi Pakatan Harapan yang tunjangnya adalah parti DAP. Dan pada masa yang sama, Datuk Seri, pengkritik, pengkecam UMNO ni sering mengaitkan UMNO ni dengan isu-isu sensitif, melibatkan kaum dan agama yang tujuannya barangkali untuk menakut-nakutkan rakyat. Tentangan ini berlaku kerana UMNO, kerana Datuk Seri adalah Presiden dan juga Perdana Menteri. Bagaimana Datuk Seri melihat hal-hal ini? Mereka tak boleh mengukur UMNO itu melalui kacamata perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh satu dua pemimpin UMNO. Ya, apa yang mereka lakukan, kalau mereka tak senang hati, itu bukan UMNO. Sebab itu tindakan individu ataupun kumpulan yang kecil. Mereka mesti lihat apa dia dasar UMNO. Ya? Dan UMNO akan terus kekal sebagai sebuah parti yang mengamalkan dasar-dasar yang sederhana, yang berasaskan pada prinsip wasatiyah. Dan kita akan merupakan parti yang progresif. Parti yang akan membawa transformasi ataupun perubahan dalam konteks sistem yang sedia ada. Datuk Seri bercakap tentang memahami denyut nadi rakyat. Ya. Cabarannya dewasa ini adalah kerana langit kita poros. Elemen luar masuk tanpa dapat kita kekang oleh internet.
Dan menariknya kerana kita juga melihat bagaimana melalui dana asing penyaluran daripada luar itu boleh membentuk sikap, dan saya merujuk kepada gerakan berbaju kuning. Bererti dalam dewasa ini cabaran yang ada ini memberikan tekanan yang besar kerana membolehkan gerakan-gerakan seni yang dikatakan didanai oleh pengaruh-pengaruh asing. Ini menjadi cabaran baru. Mengikut pada laporan yang kita dapat akses, iaitu WikiLeaks dan DC Leaks, mereka menunjukkan dokumen-dokumen bahawa George Soros ni melalui Open Society Foundation telah pun memberi dana kepada kumpulan-kumpulan tertentu dalam negara kita, di mana dia lakukan di negara-negara yang lain. Umpamanya the Orange Revolution di Ukraine, dia main peranan. Arab Spring pun dia main peranan. Dan yang terbaru ni tunjuk perasaan di Amerika Syarikat berikutan dengan kemenangan Donald Trump. Surat khabar USA Today mendakwa bahawa Open Society Foundation terlibat dalam membiayai protes-protes tersebut. Jadi kumpulan-kumpulan tertentu seperti mana mereka telah akui telah menerima dana daripada Open Society Foundation. Jadi soalnya memang ada campur tangan asing dalam urusan negara kita. Kita tak boleh sebagai sebuah negara yang berdaulat, yang mengamalkan prinsip demokrasi, membiarkan orang lain menentukan siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin kita. Jadi inilah soal fundamental pada saya. So dalam kaitan perkembangan politik, bagaimana Datuk Seri mengukur kekuatan parti baru yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir sekarang, yang menjelang perhimpunan ini kelihatannya semakin agresif, bukan saja menyerang UMNO tapi juga menyerang Presiden UMNO. Saya melihat bahawa kalau kita kaji fenomena bila PKR ditubuhkan, Anwar Ibrahim keluar daripada UMNO, kita lihat pada masa itu gelombang tu lebih ketara daripada apa yang berlaku hari ini. Jadi maknanya dia tak sama, efek dia tak sama. Tetapi saya sedar bahawa di mana-mana kawasan bahagian ke parlimen mesti ada orang yang tak puas hati atas sebab-sebab tertentu lah. Tak dapat apa dihendak dan sebagainya, kecewa. Jadi mereka cuba kumpulkan kutip orang seperti ini untuk masuk dalam parti mereka untuk menentang kita. Itu saya sedar. Dan sebagai seorang ahli politik dan yang agak lama, satu daripada pengajaran ialah never underestimate your opponent. Ini kita mesti dalam sikap kita lah sebagai UMNO, kita mesti jangan underestimate ataupun underrate mereka yang menentang kita. Jadi bukan kita takut pada mereka, lain dengan soal takut ya, tetapi kita jangan underrate mereka dan kita mesti lakukan apa yang patut kita lakukan untuk mengekalkan kekuasaan yang ada pada kita. Kelihatannya kaitan juga dengan apa yang ditanyakan oleh Datuk Zul, kesempatan yang diambil. Saya menyebut tadi soal gerakan berbaju kuning, dikatakan sebagai suatu gerakan sivil, kemudian akhirnya di-hijack, kalau boleh disebut begitu, menjadi momentum yang pro pembangkang. Jadi itu satu kesempatan yang, bagaimana kacamata Datuk Seri melihat sentimen? Mereka cuba menggambarkan pada rakyat kononnya ini satu gerakan semata-mata untuk menentukan kesahihan sistem pemilihan kita, sistem demokrasi kita. Tapi yang menjadi kenyataannya bila mereka membuat apa-apa pun, yang keliling mereka semua pemimpin parti pembangkang. Jadi pada hakikatnya tak boleh kita pisahkan bahawa ini bukan saja sesuatu yang mereka lakukan atas nama NGO, tapi ini berkait rapat dengan soal politik. Sebab pada akhirnya, pada penghujungnya, matlamat sebenarnya ialah untuk menukar kerajaan yang dipimpin oleh UMNO hari ini. Bagaimana Datuk Seri melihat kecaman berterusan
terutama sekarang ni dari bekas-bekas pemimpin UMNO kepada Datuk Seri sendiri. Bagaimana Datuk Seri mengawal ketenangan? Pasal kita lihat seolah-olah Datuk Seri tidak terusik pun dengan apa yang dilontarkan kepada Datuk Seri. Fokus utama Datuk Seri ke arah memperbaiki ekonomi negara, meneruskan agenda pembangunan rakyat. Saya dah faham pemimpin seperti Dr. Mahathir. Saya dah faham kaedah dia, cara dia. Tapi saya, alhamdulillah lah, saya merasa serasi dengan sokongan dalam parti. Jadi maknanya apa yang dia cuba buat untuk menumbangkan saya dalam parti tak berjaya. Saya pun dapat sokongan di kalangan ahli-ahli parlimen dan saya lihat sikap parti PAS pun tak bersama dengan dia. Dalam bajet baru ini, PAS abstain, PAS tidak menyokong pembangkang, menolak bajet. Jadi usaha yang dilakukan, deklarasi rakyat tu tidak sah dari segi undang-undang perlembagaan. Sebab itulah Majlis Raja-Raja tak menerima langsung apa yang dibuat dalam bentuk tersebut. Jadi option dia sekarang ialah untuk meyakinkan rakyat, dan dalam proses itu dia akan serang saya sebab nak menumbangkan UMNO, dia mesti serang Presiden UMNO. Itu hakikatnya. Waktu Dr. Mahathir jadi Presiden UMNO, orang yang sama duduk keliling dia hari ini mengata dia lagi teruk sebenarnya. Kalau kita tengok balik tip-tip yang lama, video lama, dia mengutuk Dr. Mahathir lagi dahsyat. Maknanya ini proses politik, mainan politik. Dan Dr. Mahathir seorang yang mempunyai super ego yang besar. Dia mesti menang. Kalau dia bertarung, dia mesti menang. Cuba nak menang. Jadi sekarang ni bila dia tak berjaya, dia akan jadi lebih agresif lagi lah dengan kata-kata dan sebagainya. Datuk Seri, kita akan berehat sebentar. Teruskan bersama soal jawab. Kami berehat seketika dan akan kembali dengan isu-isu yang menarik lagi, terutama mengenai masa depan dan cabaran. Teruskan bersama soal jawab. Terima kasih kerana masih bersama soal jawab. Datuk Seri, kita akan menghadapi PRU 14 akan datang. Dan kalau mengikut perlembagaan, kemungkinan Persidangan Agung UMNO tahun ini merupakan yang kedua terakhir sebelum berlangsungnya pilihan raya umum nanti. Apakah kepentingan dan fokus pada Persidangan Agung tahun ini? Kita mesti menampakkan kita ni sebuah parti yang mempunyai motivasi yang kuat untuk terus berjuang sebagai parti yang berhak untuk terus memimpin negara kita. Maknanya kita mesti tunjuk perpaduan kita, jangan bercakaran, sebab keyakinan rakyat ni dia mesti melihat pada sebuah parti politik yang bersatu. Penyatuan kita tu penting. Yang kedua, kita mesti jagalah sebagai sebuah parti apa yang kita kata, walaupun kita pemimpin di peringkat bahagian, tetapi rakyat akan menilai jugalah apa yang kita cakap tu sebagai cerminan kepada parti kita. Dan kita mesti menampakkan bahawa kita ni parti yang amat prihatin pada soal rakyat. Maknanya kita ni bila kita bincang di dalam perhimpunan ni bukan semata-mata untuk kita, tetapi apa UMNO nak lakukan untuk rakyat, untuk negara. Apa kebaikan yang boleh kita curahkan. Inilah yang saya nak, bahawa kita ni adalah parti yang benar-benar berjuang. Perjuangan kita ialah untuk rakyat dan untuk negara kita. Itu menariknya Datuk Seri kerana sifat dan model parti politik kita, UMNO introspektif melihat ke dalam kepentingan Bumi Putra misalnya. Bagaimana nilai itu akan diseimbangkan dengan apa yang Datuk Seri sebutkan tadi, kerana
komponen lain, bahkan yang bukan Barisan Nasional juga, berbangsa bukan Melayu dan Bumiputera, ingin melihat perdebatan-perdebatan yang mewakili cita rasa mereka. Di mana ada kesempatan itu? Mungkin Datuk Seri. Ini satu daripada dilema sebenarnya. Misalnya saya, bila saya bucap, saya bucap sebagai Presiden UMNO ke saya bercakap sebagai Perdana Menteri. Jadi orang mesti faham bahawa ini persidangan UMNO. Jadi ini bukan ucapan belanjawan ataupun ucapan yang lain seperti ucapan ambang merdeka. Ini ucapan saya sebagai Presiden UMNO. Jadi sebab tu saya punya audiens utama ialah ahli-ahli UMNO dan orang Melayu dan Bumiputera. Mesti faham tu. Tetapi saya pun faham bahawa samping itu saya memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Jadi apa yang saya kata tu saya faham bahawa dia tidak bolehlah menyinggung perasaan. Perasaan yang bukan Melayu dan bukan Bumiputera. Tapi keutamaan kita, tumpuan kita mestilah soal-soal yang berkaitan dengan Melayu, Bumiputera, agama Islam, agenda Bumiputera. Tidaklah bererti bahawa kita ni tidak peduli langsung kepentingan atau hak orang lain. Tidak. Tetapi ini persidangan UMNO. Datuk Seri, mengikuti perkembangan semasa hubungan UMNO PAS ni, benarkah UMNO dan PAS ni cuba bekerjasama secara diam-diam? Sebab tu secara terbukanya PAS tidak lagi menyerang UMNO dan PAS pun tidak mau bersekongkol dengan Pakatan Harapan yang Datuk Seri sebutkan tadi. Dan dalam kaitan tu, adakah ini juga menjadikan UMNO tu lebih Islamik ataupun mungkin lebih Melayu? Saya lihat bahawa PAS hari ini tidak macam PAS dulu. PAS hari ini lebih terbuka. PAS hari ini committed pada memperjuangkan perkara-perkara yang melibatkan kepentingan ummah. Begitu juga UMNO hari ini. UMNO pun bersikap sedemikian dalam banyak hal bila melibatkan soal ummah, soal masa depan negara. Ada bab-bab di mana kita memang mempunyai pendapat yang sama. Pendapat yang sama. Tetapi kita belumlah macam tahun 1974 dalam bentuk satu kerajaan campuran dan sebagainya. Tetapi orang kata tension antara UMNO dengan PAS ni sampailah ke peringkat akar umbi, tidak macam dulu. Saya ingat dah banyak kendur, dah banyak selesa, tetapi kita bergerak dalam kumpulan kelompok masing-masing, dalam parti masing-masing. Ada masa kita perbezaan pendapat, ada masa kita tak sama pendirian, tetapi ada kala juga kita boleh mempunyai pendirian yang sama. Macam isu RUU Rang Undang-Undang 355, Datuk Seri? Ya, memang tu. Itu apa yang kita buat. Itu pertama, kita kehendak Islam. Ini urusan orang Islam. Jadi, tetapi orang bukan Islam mesti faham, ini bukan hudud. Ini menaikkan kuasa kepada mahkamah syariah. Dan ini tidak kena-mengena dengan bukan Islam sama sekali. Dan kita pun sebagai sebuah kerajaan, Barisan Nasional, kita akan berundinglah. Akan datang kita akan berunding dengan komponen-komponen Barisan Nasional supaya mereka faham apa dia sebenarnya tujuan rang undang-undang pindaan tersebut. Model perkongsian kuasa yang Datuk Seri sebutkan ini berkait juga dengan parti komponen. Bagaimana masa depannya sementara UMNO merupakan parti tonggak Barisan Nasional harus menangani sentimen-sentimen federalisme khususnya dalam Sabah Sarawak mutakhir ini? Saya faham ada pihak yang cuba meniup soal kenegerian ini, seolah-olah kita dah tarik balik hak mereka dan sebagainya. Saya kata beberapa kali dalam ucapan saya bahawa saya dan kerajaan kita adalah amat committed kepada Perjanjian Malaysia 63.
apapun kita buat, kita mesti melihat pada perjanjian tersebut dan kita sekarang ni kena mentafsir sama ada langkah-langkah tindakan kita selepas itu, sejurus itu, ada tidak bertentangan ataupun kita tarik hak mereka. Sama ada mungkin tak sengaja dan sebagainya. Orang putih kata inadvertently, tak sengaja. Ataupun ada apa yang patut kita lakukan. Jadi kita dalam proses sekarang ni melihat semula tafsiran kita dan tindakan kita susulan. Dan saya kata kalau sesuatu yang kita buat itu dengan jelas menaik hak orang Sabah Sarawak, kita sanggup betulkan. Tetapi wa imma apapun dia mestilah dalam lingkungan perlembagaan Malaysia. Dan soal Sabah Sarawak succeed keluar itu non-negotiable. Itu jangan sebut. Sebab itu adalah salah dari segi undang-undang negara. Bergerak ke hadapan Datuk Seri, prestasi ekonomi tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya akan meninggalkan kesan mendalam kepada rakyat, dan kesan ini akan mempengaruhi sentimen politik rakyat. Bagaimana Datuk Seri mahu menangani perkara ini? Ya, kita pernah menang waktu kemelesetan ekonomi dulu pun kita menang pilihan raya. Di Sarawak ni orang kata bila laksana GST memang teruk kita di Sarawak, punya pilihan raya di Sarawak. Tapi kita menang besar di Sarawak dan kita menang besar di Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Jadi kalau kita boleh jelaskan ya pada rakyat bahawa ini bukan kesalahan, kelemahan kita. Ini faktor di luar kawalan kita. Saya percaya rakyat akan faham bahawa hari ini apa yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk rakyat dan kitalah merupakan pihak yang boleh memenuhi harapan rakyat berbanding dengan alternatif yang ada. Datuk Seri bercakap soal isu umat Islam. Mutakhir ini umat Islam semakin ditindas dan dianiaya. Terbaru di Myanmar, kita menyaksikan itu di depan mata kita. Bagaimanakah UMNO boleh memainkan peranan dalam membantu sesama umat Islam ini? Ya. Dan bagaimana kita sendiri sebagai umat Islam boleh belajar daripada perkembangan-perkembangan yang berlaku ini? Pengajaran yang paling besar ialah bahawa campur tangan asing dalam urusan negara-negara Islam berkesudahan dengan keadaan yang amat merugikan umat Islam. Jadi konflik yang berlaku hari ini berpunca daripada campur tangan asing dalam urusan dalaman negara-negara Islam. Sebab mereka bila campur tangan, mereka ada agenda tertentu. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Tentu sekali mereka tak faham keadaan dalam sesuatu negara Islam. Sebab itulah yang paling penting sekali kita mesti mempunyai pendirian yang tegas, jangan benarkan orang asing campur tangan dalam urusan dalaman kita. Yang kedua, kita mesti mengamalkan ini prinsip perpaduan ummah, ya. Bukan saja dalam negara tapi secara universal. Maknanya di kalangan negara Islam, kerjasama kita, apa yang kita lakukan, strategi kita ni mestilah diperkokohkan lagi. Sebab Malaysia saja tak mampu, ya. Sebab ini berlaku di negara lain macam di state of Rakhine. Kita perlu pada kerjasama daripada masyarakat antarabangsa, OIC, ASEAN dan bangsa-bangsa bersatu dan sebagainya. Ya. Menjelang banyak dibicarakan tentang pengisian masa depan dan Datuk Seri menggagaskan TN50, Datuk Seri. Dalam kesempatan ini mungkin diberikan ruang kepada rakyat untuk memberikan komen balas berkait dengan gagasan ini. Jadi mungkin kita nak mulakan diskurs ni mulai tahun hadapan, ya, sebab kita memerlukan lead time, ya. Takkanlah sampai tahun 2020 baru kita nak mulakan, tidak. Kita memulakan sekarang supaya dalam masa menjelang
sebelum sampai 2020. Kita dah ada hala tuju baru ya. Dan berbeza dengan wawasan 2020 ni. Sebab masa itu diumumkan dari Perdana Menteri pada ketika itu umumkan. Tapi maknanya daripada top bottom. Saya nak daripada bottom up. Maknanya saya nak bermula diskurs ni di peringkat rakyat, peringkat akar umbi, terutama sekali di kalangan orang-orang muda, generasi muda, sebab mereka lah yang akan memiliki negara kita satu hari nanti. Pada hakikatnya memang itu benar, dan kita mula proses tu, tapi dia akan melibatkan semua komponen dalam negara kita. Bagaimana ciri-ciri TN50 ini berbeza dengan wawasan 2020 yang akan berakhir 4 tahun lagi, Datuk Seri? Itu terlalu awal lah bagi saya nak kata, sebab saya tak mau preempt ya apa yang suara rakyat nanti ya. Tapi kita mesti ada satu dokumen, satu hala tuju yang komprehensif, yang menyeluruh, yang boleh dikatakan bahawa dimiliki oleh rakyat. Ya. A sense of belonging, bahawa ini adalah hak kita sebab dia datang daripada rakyat. Ya. Jadi itulah hasrat saya, dan saya tak mau menyatakan pendirian saya cara peribadi, sehingga pada peringkat akhir nanti bila kita dah collate semua pandangan, kita rumuskan sebagai dasar dan visi baru untuk negara, dan dasar-dasar yang sesuai dengan visi tersebut untuk dijadikan sebagai landasan 30 tahun akan datang untuk negara Malaysia. Berbalik kepada Persidangan Agung UMNO tahun ini, apakah harapan Datuk Seri perkara-perkara yang sepatut kita capai dalam Perhimpunan Agung tahun ini? Saya mahu bahawa parti UMNO ini dilihat sebagai parti yang bersatu, mempunyai keyakinan, dan parti yang amat prihatin dalam soal rakyat ya, dan soal negara kita, dan parti yang penuh bertanggungjawab untuk membela kepentingan rakyat dan negara. Ini mesej kita, dan kita mesti juga merupakan parti yang dapat menunjukkan imej yang positif pada rakyat. Ini supaya rakyat suka pada kita. Ya, rakyat mesti suka kepada UMNO dan pemimpin-pemimpin UMNO. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama soal jawab. Soal jawab khas sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Dengan itu saya Hamdan Amir, saya ucapkan selamat hormat dan Assalamualaikum.